Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dan salam sejahtera. Okey, so how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi dalam siri Simbang Santai kita, untuk kita spend sedikit masa untuk kita sembang sejenak, untuk mendapat sedikit perkongsian, tentang bagaimana perjalanan, bagaimana persediaan kita untuk akan datang, especially dalam bidang safety and health, especially mereka yang ada dalam kerjaya safety and health sendiri. Kerana apa? Saya yakin setiap orang ada peluang untuk menjadi lebih baik. Setiap orang ada peluang untuk diberi, orang kata, kesempatan untuk buat sesuatu dengan lebih baik. Setiap orang kalau mempunyai ilmu, maklumat dan kemungkinan nasihat yang betul, dia akan tendensi untuk buat perkara yang betul. Dan saya selalu kongsi, perkara yang betul akan membawa kita ke level yang seterusnya. Tetapi ianya mestilah dilakukan dengan sabar. Betul? Okay? Tiada jalan singkat untuk kejayaan. Tiada jalan singkat untuk kita berjaya. That's why kita kena sentiasa menyiapkan diri dengan banyak perkara. Okay. Alhamdulillah, malam ni, sehari ni, saya berpeluang untuk buat gap analysis, ataupun some company panggil gap analysis, some company panggil system diagnosis, bersama one of our client. Dan yang bestnya hari ini juga, saya berpeluang untuk membawa dua orang daripada mentee saya ataupun student-student saya, dan juga sebagai associate consultant untuk membantu saya. Membantu untuk apa? Bantu untuk sama-sama mengenal pasti apa perkara-perkara yang kita boleh nasihati majikan dan menasihati klien supaya mereka mempunyai sistem keselamatan dan safety yang lebih baik. Kerana kita kena faham, dan selalu saya bagi tahu, sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat. Dan dengan manfaat itu, kita dapat membantu orang lain untuk berubah dan juga untuk memperbaiki keselamatan di tempat kerja. Betul? So therefore, sebagai seorang konsultan, so kita kena pandai untuk positionkan diri kita. Kita kena pandai untuk membawa diri kita, dan juga kita kena pandai untuk memastikan apa tanggungjawab yang kita jalankan sentiasa, orang kata, dihormati oleh klien. So that's why kita kena faham that part. Okay. So alhamdulillah, sekurang-kurangnya saya telah berkongsi untuk beri pendedahan kepada tim saya, dan juga kepada student-student saya tentang betapa pentingnya kita mendapat pendedahan tentang mengapa perlu jadi auditor, kenapa perlu jadi konsultan, dan kenapa perlu jadi orang kata trainer. Dan apa, saya yakin kalau kita meletak suatu cita-cita yang besar, apa yang kita jalani sekarang ni di tempat kerja adalah terlalu kecil, faham saya? Dan mudah aja untuk kita hadapinya. Jadi kita tak mudah kecewa, kita tak mudah berputus asa, kita tak rasa, orang kata, apa yang kita lakukan tu sia-sia. Kerana apa? Apa yang kita lakukan sekarang adalah sebagai asas untuk kita mencapai sesuatu yang lebih besar. Betul? Saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, keinginan saya untuk jadi auditor ni start daripada universiti lagi. Universiti lagi. Walaupun saya dari bidang sains, walaupun saya punya background yang berbeza, bukan daripada segi account dan sebagainya, tapi kita masih boleh mempelajari untuk menjadi seorang yang profesional. Dan alhamdulillah, dengan berkat usaha dan juga doa ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan, we come to the place and venue yang kita nak capai. Okay, boleh? So malam ni saya nak share sesuatu yang tak pernah saya share ataupun kurang saya share, adalah pemerhatian saya sendiri. Kenapa manusia ataupun kenapa safety officer atau orang gagal untuk jadi seorang auditor? Ini penting. Apa nak tahu? Tulis kat situ.
Kenapa kadang-kadang kita gagal untuk jadi seorang auditor ataupun gagal untuk berjaya dalam lingkup keinginan kita sendiri. Kenapa? Kejayaan sebenarnya very subjektif. Kerana apa? Setengah orang, kejayaan ni bila ada sesuatu yang dicapai, walaupun sedikit mana, itu kejayaan bagi dia. Bila dia dapat, maybe anak dia, orang yang dia sayangi berjaya, itu juga sebahagian kejayaan daripada dia. Betul? So, tapi yang paling penting, bagaimana kita mencipta kejayaan. Dan apa yang menyebabkan seorang tu gagal untuk mencapai cita-cita dia. Okay, tulis kat bawah ni. Siapa nak? Tulis. Saya nak. Dan saya akan share 5 perkara. Berapa? 5 perkara. 5 sebab kenapa safety officer, safety practitioner, triple S, maybe safety coordinator gagal untuk bawa ke level yang seterusnya. Okay. So itu kita kena tahu dan kita kena faham, supaya kita boleh menstrategikan what next yang kita kena buat supaya kita boleh menaikkan nilai kita pada level yang berbeza. Betul? Kerana apa? Setiap orang ada peluang. Tapi yang penting bagaimana kita mengisi peluang itu. Apa dia? Mengisi peluang itu. Okay? So, siapa nak tulis itu? Nak. Dan jangan lupa share kepada 5 grup yang ada. Betul? Okay, good. So, kita tengok malam ni siapa yang ada. Alhamdulillah, malam ni kita ada Jacqueline. Apa khabar Jacqueline? How are you today? Excellent. Yes, okay. Kita ada Surashan. Apa khabar Surashan? Stay excellent always. Surashan? Okay, good. So, kita ada juga Rosli. Hai Rosli, apa khabar? Okay, Iskandar. Apa khabar Iskandar? Sihat? Alhamdulillah. Jangan lupa share dengan kawan-kawan kita. Ya, okay. So, kita ada Vini. Hai Vini. Apa khabar orang Sabah? Sihat? Okay, dan kawan-kawan kita di Sabah sana. Sihat ke? Okay, good. Dan kita ada juga Mohan. Hai Mohan, apa khabar Mohan? Dan siapa-siapa yang ada kat sini, bagi salam, bagi selamat malam. Okay, good. So, malam ni saya nak share 5 sebab. 5 sebab kadang-kadang kenapa kita stuck ataupun gagal untuk berjaya. 5 sebab, maybe kalau anda nak jadi seorang auditor, anda pun gagal untuk mencapai. Kerana apa? 5 sebab. Saya nak share benda ni. Okay, so, take note kat situ. Siapa yang ada, tolong take note. Supaya kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan kita. Yang pertama, kenapa kadang-kadang kita gagal untuk berjaya atau menaikkan level atau nilai diri kita, sama ada di mata majikan ataupun maybe dalam organisation kita ataupun di luar. Pertama adalah kerana yang saya nampak jelas adalah kerana kita tidak ada, orang kata apa, mentor ataupun guru. Memang anda ada trainer, tapi anda tidak ada mentor dengan guru. Trainer ni tuan-tuan berbeza dengan mentor dengan guru. Trainer, anda datang training, anda maybe faham slide ke, tak faham slide ke, apa ada kisah. Betul? Tapi yang paling penting, anda dapatlah maklumat dan dapatlah sesuatu apa yang nak. Kalau anda nak maklumat, anda dapat maklumat. Kalau anda nak CEP, anda dapat CEP. Okay, kalau kata anda maybe nak dapat nota, slide, anda pun dapat nota dengan slide. Tapi kita kena ingat, dalam perjalanan seorang yang berjaya, dia mesti ada mentor dan juga guru. Itu penting. Kerana apa? Mentor akan memotivasi dan menginspirasikan anda. Biasanya mentor adalah orang yang dah berjaya dalam kerjaya dia ataupun sudah sampai ke satu tahap yang boleh kita contohi. Dan ciri-ciri seorang mentor yang bagus juga, dia mesti boleh memberi manfaat kepada orang lain dan kepada ramai orang. Dan seorang yang mentor yang bagus juga, dia adalah orang yang boleh memberi anda panduan, motivasi dan juga fakta-fakta yang, maklumat-maklumat yang bagus untuk anda gunakan dan apa yang disampaikan berguna untuk anda dan orang lain. Betul? So that's why sama juga seorang guru yang bagus, dia akan tidak berhenti untuk berkongsi dengan orang yang dia sayang ataupun orang yang dia nak didik. Guru juga tak akan berputus asa untuk berkongsi ilmu yang dia ada. Dan guru yang ikhlas tanpa berkira akan berkongsi ilmu apa yang dia ada. Okay, ingat? So, untuk kita pastikan kita dalam perjalanan untuk berjaya dan juga kita tidak gagal dalam mencapai objektif yang kita nak, sebenarnya jadi auditor dan sebagainya,
Pertama sekali masalah dia orang tidak ada mentor dan guru. Sebagai contoh. Kalau anda panggil siapa-siapa, maybe SHO ke, ataupun orang yang dah dalam career ni, ataupun maybe yang baru pun, cuba tanya dia, siapa mentor dia? Siapa guru dia? Kalau boleh sebut nama dia siapa? Kalau ada nombor telefon dia berapa? Faham tak? So, apa kontak dia yang you boleh connect dengan dia? Itu penting. Kerana apa? Guru dan mentor yang bagus akan memberi anda inspirasi untuk capai kepada sesuatu objektif. Di samping itu, bila anda down, anda lemah, anda rasa lost, dia adalah orang yang anda boleh bina semangatnya semula. Itu penting. Nombor satu, kerana tidak ada mentor dengan guru. Okay? So, yang kedua, apa sebab juga seorang tu gagal, kadang-kadang nak jadi auditor ke, nak jadi trainer ke, atau nak menjadi sektor officer yang bagus. Kedua adalah kerana ia tidak ada ilmu. Penting ilmu ni. Dan ilmu adalah ilmu yang betul, bukan setakat maklumat. Dalam ilmu ni, kita kena faham antara maklumat, information and knowledge. Kebanyakan kita kadang-kadang hanya mendapatkan information. Information hanya sekadar untuk memberi anda tahu. Tetapi ia tidak boleh bawa kita ke level yang seterusnya. Yang boleh bawa kita level yang seterusnya adalah knowledge. Apa dia? Knowledge. Knowledge adalah sesuatu berkaitan dengan teknik dan taktik. Apa dia? Teknik dan taktik supaya anda boleh lakukan sesuatu dengan lebih baik. Dan ilmu yang bagus anda boleh terus gunakan, bukan saja di tempat kerja. Tempat kerja hanya sebahagian daripadanya. Anda boleh gunakan juga dalam perjalanan hidup anda. Itu penting. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. So that's why seminar contohnya. Memang seminar ni point dia banyak. Memang orang ramai. Tapi ia kebanyakannya adalah tentang maklumat dan information. It's not a solid knowledge. Kena faham benda tu. Okay. Solid knowledge, anda kena ada mentor dengan guru untuk mendidik anda, coach anda, supaya anda faham dan boleh aplikasikan ilmu tersebut. Okay, boleh? Dapat. Okay, good. So next, yang ketiga. Saya lihat apa dan mengapa menyebabkan seorang tu gagal nak mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah kerana mereka tidak sabar. Apa dah? Tidak sabar untuk menjalani pengalaman tu. Mereka tidak sabar untuk merentasi dugaan-dugaan yang bakal dipenuhi. Mereka mahu jalan singkat untuk buat sesuatu. Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya sesuatu tu kita buat dengan betul, memang akan ada dugaan. Memang akan ada cabaran. Tetapi dugaan akan jadikan kita lebih kuat dan cabaran menjadikan kita lebih matang. Tulis kat situ apa dia? Okay. Dugaan menjadikan kita lebih kuat, cabaran menjadikan kita lebih matang. So that's why penting juga benda-benda ni. Tidak akan ada perkara yang smooth sailing kalau anda nak betul-betul kuat. So therefore, mesti sabar menghadapi cabaran, sabar menghadapi dugaan, sabar menghadapi kerenah-kerenah manusia. Tapi dalam sabar itu, lakukan yang terbaik, lakukan sesuatu yang benar. Kerana sesuatu yang benar akan more sustainable and consistent. Apa dia? Dari itu, perkara yang benar akan more sustainable and consistent. Dan dengan kebenaran itu, anda akan dapat trust. Apa dia? Anda akan gain trust. Itu penting. Okay. Next. Seterusnya, yang ketiga. Apa yang perlu juga dan kesilapan sebahagian besar daripada kita adalah kerana kita tidak konsisten. Benar? Konsisten. Kita kena faham, untuk mencapai sesuatu objektif, seseorang itu kena konsisten, fokus kepada objektif tersebut. Walau apa yang berlaku dalam perjalanan, ianya untuk menjadikan anda lebih kuat. Tapi kita tidak lari fokus kita. Okay, itu penting. Kerana apa? Kalau kita tidak konsisten untuk praktis perkara yang betul, then
sesuatu itu tidak akan boleh jadi skill. Dan seterusnya, anda akan competent and professional on that particular skill. Kerana apa? Skill adalah sesuatu yang anda kena praktis dengan konsisten. Saya sendiri pun, tuan-tuan, saya tak jadi trainer yang bagus hanya dengan sekelip mata. Ataupun hanya dengan niat. Saya tak akan jadi auditor dan juga konsultan yang bagus hanya dengan orang kata buat dengan membabi buta. No. Okay. So kita kena buat tadi dengan ilmu, dengan ada mentor, dan kita kena consistent practice. Dan nothing can replace that. Dan practice benda yang betul. Practice benda yang baik. Practice mengikut ilmu dan juga landas pengetahuan. Bukan practice benda yang salah. Practice untuk buat magic. Practice untuk buat, orang kata, swipe under the carpet dan sebagainya. It's not. Okay? On dapat. Okay, boleh? Okay, dan last but not least, yang anda perlu ada dan kita perlu ada adalah untuk investment. Apa dah? Yang kelima adalah investment. Dalam hidup ni, tuan-tuan, kita akan diberi sumber. Sumber kita. Ataupun sesuatu yang kita boleh invest. Apa dia? Kita punya masa. Contohnya macam ni, session kita ni free. So anda tinggal adakan masa untuk dapatkan maklumat. Betul? So yang seterusnya, kita ada juga apa dia? Dari segi tenaga, kita ada juga investment ataupun sumber daripada apa? Dari maybe sedikit daripada apa yang kita dapat daripada pekerjaan kita. Kita juga ada kesihatan. Faham saya? Kita ada juga networking. Okey? Kita itu perkara adalah dipanggil sumber yang kita boleh gunakan untuk memanfaatkan diri dan orang lain. Itu jelas. Okey? So, always remember that bila kita ada sesuatu sumber, jangan sia-siakan dia. Ada masa. Jangan sia-siakan untuk melepak, bersembang yang tak bermanfaat. Betul? Orang kata main permainan yang maybe WhatsApp ke apa semua yang maybe membuang masa on that part. Masa adalah sebagai investment. Apa dah? Kita kena belajar untuk invest. Dan masalah yang kelima, kadang kita lihat, saya lihat sendiri, safety practitioner, OYK tidak invest pada diri mereka. Tidak invest pada masa depan mereka. So at the end of the day, dia stagnant. Dan bila stagnan, dia mudah frust. So therefore, invest. Invest kepada ilmu untuk upgrade diri anda. Invest kepada training untuk anda tambah pengetahuan anda. Invest kepada masa depan anda dengan belajar dan juga tingkatkan diri pada pembelajaran kita. Kerana apa? Dengan ilmu, manusia akan menaikkan nilai diri dia. Dengan ilmu, mereka akan celik untuk lihat masa depan. Dan dengan ilmu, orang bisa merubah bukan sahaja diri dia, bukan sahaja masa depan dia, masa depan keluarga dan anak cucu mereka. Okey, boleh? So therefore, 5 masalah utama kenapa saya lihat OYK maybe menyebabkan gagal atau tak go pada level seterusnya, kerana these 5 perkara. So pastikan anda pelajari bagaimana nak mengatasi 5 perkara ni. Dan dengan 5 perkara itu, anda akan buat sesuatu untuk mengatasinya dan seterusnya membawa diri anda ke level yang seterusnya. Ingat, perjalanan kita, kalau kita tidak rancang dengan betul, kita akan nak sampai ke jalan buntu. Tapi sekiranya kita ada bekalan yang betul, petunjuk yang betul, cahaya yang menerangi kita ke dalam kegelapan, then perjalanan kita akan lebih yakin dan insya-Allah kita akan sampai ke destinasi yang kita nak. Okay? So insya-Allah malam besok lagi best kita akan share sesuatu yang lebih updated. Okay? So stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay? Okay, bye.